So, Galatasaray 1, Liverpool 0. Permulaan yang cukup-cukup buruk, memandangkan Liverpool adalah perlawanan pertama yang bermain untuk round kali ini. Sejurus selepas Liverpool selesai, kita boleh nampaklah perlawanan Atletico Madrid menentang dengan Spurs end up sampai 5-2. Atalanta kena titik dengan Bayern Munich sampai 6-1. Even Barcelona dengan Newcastle pun menghasilkan draw 1-1. Jadi perlawanan pagi tadi hanya Liverpool saja yang gagal menjaringkan walaupun sebiji gol. Dan truth to be told, aku rasa daripada minit pertama tu lagi sampai minit ke 7-8 macam tu, Liverpool kemungkinan boleh score at least biji. Dominic Szoboszlai dan juga Florian Wirtz aku rasa sangat-sangat wasteful. Goalkeeper Galatasaray sendiri nampak tak berapa comfortable on the ball, dan itu membuatkan Liverpool on the front foot daripada awal. Tapi masalah berlaku bila mana Liverpool tak berjaya menjaringkan gol awal itu untuk memastikan Liverpool ada langkah kanan. Tuan rumah, the one yang menghasilkan gol pertama dan the only goal untuk perlawanan pagi tadi. Ironiknya, gol tu terhasil melalui set piece, melalui rutin corner yang aku rasakan sejak daripada Liverpool memecat set piece coach kita, nampak betul-betul ada improvement lah. Tetapi seperti mana yang pernah kita sembang sebelum ni, rasanya ada spesifik video yang aku buat di mana set piece rutin corner kita apabila defending masih lagi sama. Ekitike dan juga Kerkez, striker dan juga left back memang akan berada di bahagian near post. Kemudiannya di bahagian tengah tu McAllister, player yang tengah lah, McAllister, kemudiannya Gravenberch apa semua, mereka lah the one yang akan jaga zonal di bahagian tengah tu. Sebab itulah berlakunya mismatch apabila bola masuk ke dalam kotak. Victor Osimhen probably striker yang antara striker yang garang di dalam Europe ni in terms of aerial dueling dia, memenangi bola tu dengan mudah sebab memang berlaku mismatch di antara McAllister menentang dengan Osimhen daripada segi ketinggian satu, daripada segi sudut seorang bertahan dan seorang lagi memang attacking the ball, dan itu membuatkan momentum ada pada Osimhen. Dia tanduk mudah kepada Lemina yang berada di bahagian lebih sentral, dan Lemina hanya memerlukan satu tap in menggunakan kepala dia lah dengan begitu mudah sekali, tanpa Kerkez dan juga Ekitike mampu berbuat apa-apa. Jadi somehow Liverpool mempunyai momentum yang kuat pada awalnya, tiba-tiba down 1-0. Dan rasanya seluruh musim ni apa yang kita nampak, dan termasuk perlawanan pagi tadi, ini adalah perlawanan ke-12. Liverpool kalah 14 perlawanan untuk musim ni. 12 daripada 14 perlawanan tu di mana Liverpool adalah tim yang bolos dulu. Jadi termasuklah pagi tadi Liverpool mengulangi lagi rekod yang begitu unwanted, aku rasakan. Dan aku juga tengok yang ini adalah kali pertama sejak daripada 2015-2016 di mana Liverpool bolos banyak tu dan kalah banyak tu. Jadi 2015-2016 adalah di mana zaman Jurgen Klopp baru saja mengambil alih Liverpool. Jadi dia dah throwback, rekod-rekod yang buruk ni dah mula throwback ke belakang dah, dan itu bukanlah berita yang baik untuk Liverpool. Satu lagi rekod juga aku tengok Liverpool cipta pada malam ni, di mana Liverpool buat pertama kalinya kalah dengan opponent yang sama di peringkat yang berbeza. Pada group stage Liverpool dah pun kalah dengan Galatasaray 1-0 hasil daripada sepakan penalti Victor Osimhen. Sekali lagi masuk ke knockout stage, Liverpool menjadi mangsa yang sama dengan scoreline juga yang sama. Dan aku rasakan perjalanan tu pun lebih kurang sama. Frust. Sebab bagiku walaupun Liverpool memang kena cabut undi tu berada di laga yang payah, tapi menentang dengan Galatasaray ni adalah first step yang paling mudah aku rasa.
berbanding dengan kalau contohnya Liverpool layak selepas ni, possible opponents yang Liverpool bakal jumpa tu memang akan jadi sangat payah lah. Sebab tu first hurdle pun yang tak berapa payah ni pun Liverpool tak mampu untuk menghasilkan satu gol. Jadi memang a big task untuk Liverpool lah untuk melangkah ke final di tempat, di home soil Dominic Szoboszlai dan juga Milos Kerkez. Benda tu bagiku nothing impossible, tetapi big ask untuk player-player Liverpool ni yang masih lagi mengulangi kesilapan yang sama lah. Kita nampak one step forward, kemudiannya kalah ataupun draw, dia jadi 2 steps backward balik. So benda tu terhasil daripada awal musim sampailah sekarang ni. Itu membuatkan Liverpool berada di pusingan yang sama tanpa bergerak ke depan pun. Masalah utama Liverpool sekarang ni. Aku tengok position yang Liverpool pegang pagi tadi 54%, tuan rumah memegang hanya 46%. Tetapi dengan pegang position yang lebih banyak daripada Galatasaray, Liverpool hanya membuat shot on target sebanyak 6 kali berbanding dengan Gala yang membuat 4 shot on target. Dengan keseluruhan kedua-dua tim membuat total 15 shots masing-masing. Sebab itulah bila aku rasa once Galatasaray dia dah dapat gol awal pada minit ke-6 tu, dia sort of like jadi relax lah. Sebab dia dah pun dapat bekalan at least satu gol yang dia cari. Kita pandang juga minggu depan Galatasaray akan bermain di Anfield tanpa satu pun fans mereka berada di stadium Anfield. Disebabkan kena gantung ke apa. Jadi kes yang rumit. Sebab itulah rasanya Gala membuat sehabis baik. Dia pun cuba untuk dapatkan satu gol. Dapat gol pada minit ke-5 ke-6. Dan itu adalah cukup baik untuk mereka. Liverpool keep on pushing. Tapi aku rasa masalah yang sama berlaku ialah once dah reach minit ke-10, minit ke-15 macam tu, aku rasa position yang Liverpool hanya pegang tu hanyalah sekadar meaningless position. Dia orang panggil sterile position. Dia tak ada position yang betul-betul mengancam. Tak ada pattern of play yang kita demand selama ni, di mana kita nampak cara Liverpool untuk access masuk ke dalam kotak penalti adalah menggunakan cara macam ni. Kita tak nampak benda tu, dan itu membuatkan Liverpool berada dalam keadaan di mana Liverpool terpaksa mengharapkan set piece dan juga individual brilliance di dalam perlawanan yang bermain di tempat yang sukar macam ni. Dan aku rasa masuk second half Liverpool berjaya menjaringkan gol set piece actually, tetapi kena rule out disebabkan handball Konate. Cuma komplain aku adalah handball Konate itu satu benda, tapi kenapa Virgil van Dijk tak diberikan reward penalty? Sebab daripada awal lagi memang dia kena pegang, dia kena hold kau-kau punya. Tapi apa yang ref dan juga VAR kemungkinan tengok adalah gol tu adalah disebab kena rule out disebabkan handball Konate lah. Sebab aku rasa cara paling mudah sekali ialah dia kena tengok keseluruhan passage of play lah. Tapi apa-apa pun Liverpool berjaya skor satu gol tetapi kena rule out. Dan aku rasa second half chance terbaik Liverpool jatuh di tangan Hugo Ekitike lah, di mana dia berjaya sekali lagi menggunakan individual brilliance. Running dia hold off satu player, tapi bila masuk ke dalam satu kotak penalti, aku rasa dosa yang sama dia dan juga Wirtz buat untuk musim ni adalah terlalu slow, dan keeper tu berjaya tepih lah. Aku rasa itu hanyalah satu peluang yang Liverpool ada. Selepas tu kemasukan Cody Gakpo, siapa lagi, Jeremy Frimpong dan sebagainya pun tak mampu aku rasa untuk meningkatkan kualiti attacking Liverpool ke arah yang lebih baik lah. That's why aku juga rasakan dalam perlawanan magnitude besar macam ni, dalam perlawanan di mana pada perlawanan pertama Liverpool menentang dengan Galatasaray, apa yang kita ingat, walaupun Liverpool kalah, tetapi Curtis Jones bermain satu permainan yang cukup cantik untuk sepanjang beberapa minit yang dia main tu. Aku tak tahu apa isu dia dengan Arne Slot sekarang ni, dan apa yang kita boleh baca adalah berlaku fall out di antara kedua player dan juga jurulatih ni. Sebab ada satu time tu Curtis Jones salah satu nama pertama dekat name sheet, tetapi ada tiba-tiba at one point tiba-tiba stop,
Dan perlawanan pagi tadi seminit pun dia tak main. Aku rasa yang Gravenberch dan juga McAllister termasuklah dengan Szoboszlai tidak cukup cantik dan memerlukan someone with, aku rasa, a calm head yang mampu untuk mengawal sedikit tempo dan juga mengawal pausa di bahagian tengah tu, untuk taklah setiap kali Liverpool nak attack tu, Liverpool kena terus hantar bola ke depan. Kadang-kadang dia perlukan juga yang Liverpool perlu bermain lebih slow untuk membina gerakan tu dengan lebih cantik, regroup bersama-sama untuk menyerang kotak penalti Galatasaray lah. Aku taklah kata yang Curtis Jones adalah penyelamat Liverpool, tetapi dengan persembahan yang ditunjukkan pada perlawanan sebelum ni menentang dengan Wolverhampton, di mana dia bermain right back dan juga kadang-kadang dia merauding naik ke atas juga, bertukar-tukar dengan Dominic Szoboszlai ke bahagian midfield. Dia berjaya menghasilkan 1 gol dan juga 1 assist. Gol yang dihasilkan tu juga adalah gol yang cantik, di mana combination play di antara Curtis Jones dan juga Gravenberch menghasilkan gol, dan kemungkinan dia mampu membantu. Who knows? Kita tak tahu benda tu, sebabnya Arne Slot tak masukkan dia walaupun seminit. Sama juga dengan bagiku player attacking terbaik Liverpool untuk perlawanan sebelum ni, iaitu Rio Ngoma. Sebab aku rasa by the time minit 77 macam tu, Liverpool tak menghasilkan any noticeable attacking yang mampu untuk meningkatkan dan juga menaikkan momentum ataupun memecahkan, not even a low block tau, yang aku rasa betul-betul frustnya. Galatasaray not even a low block team, tapi Liverpool tak mampu untuk access ke dalam kotak penalti Galatasaray itu dengan begitu mengancam sekali. Rio Ngoma tak dibawa masuk. Tak mustahil dia juga mampu menghasilkan impak menentang dengan opposition yang dah fullback, yang dah pun letih. Kalau tengok kepada scoreline tu 1-0 tu, aku rasa adil lah, aku rasa fair result lah. Paling kurang pun mungkin 1 sama lah. Tapi kalau aku nak sebut yang Liverpool deserve untuk layak 1-2 ataupun 1-3, I'm not so sure. Apa-apa pun Liverpool memang dengan tiada bekalan gol ni kena pulang ke Anfield, dan one way or another kena bagi menang juga. Sebab aku rasa sangat-sangat memalukan kalau kata Liverpool kalah dengan opponent macam ni. Bukannya menghina Galatasaray ke apa, tetapi opponent macam Galatasaray ni adalah opponent yang aku rasa kalau Liverpool yang sebelum ni, dia sort of like macam Porto, dia berkata Liverpool akan belasah opponent ni 4-0, 5-0 without any sweating. Tapi perlawanan pagi tadi memang nampak Liverpool struggle dan Liverpool tidak membawa bekalan apa-apa lah. Perlawanan Liverpool ni dia sort of like sekarang ni, bangun tidur tengok nothing to look forward tu, kemudiannya tidur buat review dan repeat balik proses tu. Perlawanan selepas ni menentang dengan tim yang dah pun kalah 6 kali berturut-turut. 6 kali kekalahan berturut-turut adalah pertama kali di dalam sejarah Spurs. Jadi Liverpool, please for once jangan buat kejutan lagi dengan menghasilkan satu lagi rekod yang buruk, di mana Liverpool memberikan a lifeline untuk tim macam Spurs ni. Dia perlukan point dan Liverpool memberikan lifeline dengan memberikan 1 ataupun 3 mata. Cukup-cukup lah jadi Robin Hood. Actually aku nak guna perkataan Robin Hood tu tak berapa bagus pun untuk Liverpool, sebab Liverpool masalahnya dengan tim yang atas pun tak dapat curi mata, dengan tim yang bawah pun tak dapat curi mata.